Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkel fotografi digital memberikan peluang kepada para peminat fotografi untuk menghasilkan gambar berkualiti tinggi dan bermakna. 40 peserta mengikuti bengkel yang diadakan di Taman Mahkota Jubli Emas. Bengkel tersebut juga merupakan salah satu projek BN40 sempena Hari Kebangsaan ke-40 tahun. Projek tersebut akan menggabungkan beratus gambar digital yang diambil sewaktu aktiviti dan majlis sempena Hari Kebangsaan tahun ini untuk menghasilkan foto gigapiksel. Hadir Puan Yang Terutama Amber Dickey, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara ini. Dianjurkan oleh Suruhanjaya Tinggi Kanada, bengkel adalah salah satu cara untuk menyumbang kepada projek BN40 dan dibahagikan kepada dua sesi iaitu untuk juru gambar amatur termasuk orang kelainan upaya dan juru gambar berpengalaman. The photographers asked really good questions. Some of them are quite advanced, so they really know what they're doing. I'm glad to be able to not only work with the beginners that just use cell phones, because you could do a lot of things with just phones, right up to photographers that use very advanced cameras. Fotograf Brunei dapat menambah ilmu dari segi landscape fotografi lah. Ketani mungkin ada cara ketani di sini, tapi orang yang profesional dari luar ni ia bagi input lagi lah arah ketani. Different view lah dan apa yang biasa dibuatnya, apa equipment yang digunakannya, trik dan teknik itu adalah dibagi-baginya. Ia ada banyak membantu secara umumnya cara-cara teknik menggambar mengikut kaedah juru gambar profesional. Penyelarasan bagi penubuhan perpustakaan digital koleksi Undang-Undang Negara Ahli Pertubuhan Perhimpunan antara ASEAN AIPA yang telah dicadangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kemboja semasa Perhimpunan Agung AIPA ke-43 di Phnom Penh, Kemboja antara yang dibincangkan pada mesyuarat jawatankuasa mengemaskini garis pandu proses penglibatan AIPA bersama dengan pihak luar dan penubuhan perpustakaan digital koleksi Undang-Undang AIPA. Mesyuarat berlangsung pada 17 dan 18 Januari di Jakarta, Republik Indonesia. Mesyuarat dihadiri oleh Yang Berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penubuhan perpustakaan digital yang bertujuan menyimpan dokumen secara sistematik tersebut diharap dilancarkan pada pertengahan tahun 2024. Mesyuarat juga antara lain mengemaskini garis pandu proses penglibatan AIPA bersama dengan pihak luar. Pengemaskinian garis pandu tersebut adalah bagi memenuhi kehendak dengan meningkatnya kerjasama AIPA bersama Parlimen di luar rantau ASEAN yang menjadi negara pemerhati AIPA, termasuk kerjasama bersama Pertubuhan Parlimen, agensi bukan kerajaan dan agensi-agensi lainnya. Sebagai manusia, kita tidak akan dapat lari daripada mengurus dan menghadapi masalah keuangan. Justru, pengurusan keuangan yang teratur dapat membantu mensejahterakan kehidupan kita di masa hadapan dan kita perlu membuat inisiatif baharu untuk mengubah sikap dalam pengurusan keuangan. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Bijaksana dalam Pengurusan Keuangan. Khutbah turut menggariskan amalan menabung merupakan amalan yang terpuji. Sehubungan itu, budaya menabung hendaklah diterapkan dari peringkat awal lagi dalam kalangan generasi muda. Ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk memupuk sikap suka menabung kepada anak-anak sejak dari kecil lagi. Ibu bapa seharusnya menjadi contoh yang baik dalam mengamalkan tabiat suka menabung. Anak-anak harus dididik dengan mendisiplinkan diri mereka agar mempunyai parti tabung sendiri di rumah atau mempunyai akaun simpanan di dalam bank. Kita juga perlu menjelaskan kepada anak-anak akan tujuan dan pentingnya amalan menabung agar mereka berminat untuk menabung, menanamkan sifat berjimat cermat, berbelanja dengan bijak dan tidak bersikap boros. Sesungguhnya banyak kelebihan yang boleh kita dapat dari amalan menabung. Antaranya ekonomi seseorang itu akan lebih teratur dan terancang dan dapat membantu kita membuat persediaan
bagi menghadapi keadaan-keadaan yang tertentu di masa akan datang, seperti persediaan dalam urusan persaraan, pendidikan anak-anak, pemilikan kenderaan, kediaman dan seumpamanya. Dengan visi bersama ke syurga, di samping mewujudkan komuniti untuk saling berusaha memperbaiki diri, Nukra Quranik yang pada mulanya dikenali sebagai Nadi Quranik beroperasi sejak tahun 2018. Terdapat 5 kelas yang ditawarkan bagi dewasa dan kanak-kanak, antaranya kelas pengajian orang pensyen, kelas persediaan sekolah agama dan kelas asas tajwid. Dengan tujuan membimbing kanak-kanak supaya lebih mencintai dan sentiasa mendampingi Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian, kelas mengajar Al-Quran di Nukra Quranik diharap dapat mengukuhkan keimanan anak-anak kecil agar mereka membesar dengan jiwa dan pemikiran yang mengenal batas halal dan haram dalam meniti kehidupan yang mencabar ini. Program seperti Handal Huruf Hijaiyah, Interaktif Fardu Ain dan Kem Hafazan bagi kanak-kanak semasa cuti sekolah adalah antara aktiviti yang diadakan di Nukra Quranik. Ini bermula dari November 2023 yang lalu, kami telah bertukar wajah baru kepada Nukra Quranik. Masa ini Nukra Quranik mempunyai 3 cawangan, iaitu yang kelas terbesar di The Walk arah Beribi, and then di Kulap, dan di sini adalah di Lambak. Kami mengharapkan dengan Nukra Quranik berwajah baru ini dapat lagi membantu lebih ramai orang dan bersama komuniti untuk terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk mencapai syurganya. Melancarkan bacaan saya dan belajar lagi tentang pesawat tajwid apa tu. Selain membaca Al-Quran, di sini ada juga aktiviti tentang Nabi dan Rasul, tentang pasal permainan-permainan lama dan macam-macam lagi. Dan mengikut kelas mengaji, kami dapat melancarkan lagi bacaan. Selain itu dapat mendalami lagi tiap-tiap bunyi sebutan dan bertajwid. Dengan menampilkan pakaian tradisional lelaki yang inovatif, dinamik dan sederhana, syarikat Tapih Rancong memperkenalkan instan Sinjang bagi memudahkan para pemuda memakainya di samping mementingkan budaya dan warisan pakaian lelaki. Ditubuhkan pada tahun 2019, syarikat Tapih Rancong menyediakan perkhidmatan menjahit Sinjang mengikut fashion, ukuran dan jenis kain tapih pilihan pelanggan. Saya mencuba mencari satu solusi yang mana mencipta satu sistem pemakaian Sinjang ini yang tidak perlu menggunakan material tambahan seperti tali pinggang ataupun ipin. So, instan Sinjang ini menjadikan satu produk pilihan bagi kaum lelaki. Tapih timun, tapih kemudi dan tapih potong rancung antara yang ditawarkan dengan menampilkan ciri-ciri kebrunaian. Tapih-tapih ini juga mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai. Alhamdulillah dari feedback yang kami terima dari pelanggan-pelanggan, ianya banyak memberi pertolongan dan juga dorongan. Mereka sangat-sangat menghargailah ciptaan saya ini. Dan feedback yang mereka berikan ini bagi saya satu motivasi untuk meneruskan perniagaan ini dan memperbaikinya dari semasa ke semasa. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 memaklumkan tempoh kutipan bagi tabung tersebut kini dilanjutkan sehingga 18 April 2024. Pelanjutan tersebut adalah pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 disediakan sebagai platform untuk orang ramai menyumbangkan derma berbentuk kewangan bagi membantu meringankan beban serta penderitaan yang dihadapi oleh rakyat Palestin di Gaza. Setakat 18 Januari 2024, hasil kutipan tabung adalah sebanyak RM2,370,225.43.
Jumlah kutipan terkumpul itu adalah hasil sumbangan melalui SMS Brunei Prihatin, peti-peti tabung yang diletakkan di Masjid, Surau Balai Ibadat, bangunan bank, gedung perniagaan dan bangunan awam dan kerajaan serta aktiviti-aktiviti amal. Kementerian Hal Ehwal Agama menerusi Jabatan Urusan Haji memaklumkan kepada bakal jemaah haji yang terpilih untuk menunaikan ibadat haji bagi musim haji tahun 1445 Hijrah bersamaan 2024 Masihi bahawa pembayaran pakej haji bagi musim haji tahun 1445 Hijrah bersamaan 2024 Masihi kini bermula sehingga hari Rabu 31 Januari 2024. Sehubungan itu, bakal jemaah haji yang terpilih untuk menunaikan ibadat haji pada musim haji tahun ini adalah dikehendaki membuat pembayaran penuh dengan segera ke syarikat-syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji yang dipilih. Ia adalah bagi memastikan semua urusan haji di Arab Saudi berjalan dengan lancar dan teratur. Maklumat lanjut hubungi syarikat-syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji yang dipilih.